Okey, tadi bahagian pertama kita belajar gandaan sepunya. Sekarang bahagian kedua kita nak belajar gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. Jadi di sini tadi kita dah belajar gandaan sepunya. Jadi kita nak tahu gandaan sepunya terkecil. Jadi maksudnya nombor gandaan sepunya yang paling kecil. Okey, di sini gandaan sepunya dia adalah 12, 24, 36. Antara 12, 24 dan 36 ini, apakah gandaan sepunya yang terkecil? Okey, ini adalah 12. Okey. Gandaan sepunya terkecil bagi 4 dan 6 adalah 12. Kaedah menentukan gandaan sepunya terkecil. Cara pertama adalah kamu menyenaraikan gandaan sepunya dan tentukan yang terkecil. Okey. Sebagai contoh, okey, kita tulis gandaan bagi 3, 4 dan 8. Jadi gandaan 3, 4 dan 8. Okey. Dan melalui gandaan 3 dan 4 dan 8, gandaan yang pertama, okey, terkecil lah. Okey, gandaan yang pertama adalah gandaan yang terkecil. Jadi di sini 24, 24, 24. Jadi gandaan sepunya terkecil bagi 3, 4, 8 adalah 24. Dapatkan gandaan sepunya terkecil menggunakan sinarai. Okey, kita tengok yang nombor 4 ni. Jadi yang nombor 4 ni cikgu minta kamu untuk cari gandaan sepunya bagi setiap yang berikut. Untuk nombor 4 kita buat secara sinarai. Mula-mula kamu sinaraikan dahulu. Okey. Sinaraikan dahulu sifir 9, gandaan 9 dan gandaan 15. Okey. Yang terawal adalah gandaan sepunya yang terawal adalah gandaan sepunya terkecil. Jadi 9. Okey, gandaan 9, 18, 27, 36, 45. Okey, gandaan bagi 9. Okey, gandaan bagi 15. Okey, 1 darab 15, 15. 2 darab 15, 30. Dan 45. Jadi yang sama adalah gandaan sepunya terkecil dan yang terawal tu adalah gandaan sepunya terkecil. Kalau kita gunakan cara menyenaraikan. Okey, 45. Jadi GSTK bagi 9 dan 15 adalah 45. Okay. Itu cara kamu menyinaraikan, kamu senaraikan. Okay. Ada tak cara lain? Okay, boleh. Ada dua lagi cara. Okay. Cara yang kedua adalah menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okay. Mula-mula kamu cari faktor perdana bagi nombor tersebut. Jadi, kamu susun yang mana sama, 2, 2, 2, 3, okey. Dan kamu darab. Okey, sebagai contoh, okey, mula kita tentukan faktor perdana bagi 12. Okey, ada dua nombor di sini, bagi 12 dan 30. Okey. Sebagai contoh, cikgu buat kat bawah ni nah. Sebagai contoh, okey, kita tulis faktor 12. Okey. Kita buat kaedah pokok. Jadi, apa faktor bagi 12? 6 darab 2, 12. 2 adalah faktor perdana. Jadi, kita tak perlu cari faktor bagi faktor perdana. Jadi, kita cari faktor 6.
Okey, 6 bukan faktor perdana. Jadi kita tentukan faktor bagi 6. Jadi 2 darab 3, 6. Okey, jadi faktor bagi 12 adalah 2, 2, 3. Okey, sekarang kita pula nak cari pula faktor bagi 30. Okey, faktor bagi 30. Jadi kalau cikgu guna kaedah pemfaktoran pokok faktor. Okey, contoh 30. Okey, 30. Cari faktor bagi 30. Okey, kamu perlu, kalau tak mahir sifir, kamu cuba bahagi 30 dengan nombor perdana. Okey, cuba sampai dapat nombor yang tepat. Contoh 30 bahagi 2, kamu akan dapat 15. Jadi 2 darab 15, 30. Okey, jadi 2 adalah nombor perdana, 3 bukan nombor perdana. Jadi 13 bukan nombor perdana. Bukan 13, 15 bukan nombor perdana. Nampaklah. 13 bukan nombor perdana. Jadi 5 darab 3 adalah nombor perdana. 5 dan 3 nombor perdana dan faktor bagi 15. Jadi 5 darab 3, 15. Di sini kamu susun kembali kamu punya faktor perdana. Jadi apa perlu kamu buat? Okey, tulis kembali faktor perdana bagi, ungkapkan faktor perdana bagi 12. Jadi 12 kamu akan dapat 2 darab 2 darab 3. Okey, tulisnya begini. Jadi faktor perdana bagi 30. Okey, untuk gandaan semula terkecil kamu kena tulis begini. 30. Okey, 2. Dia ada 2. Okey, jadi 2 darab 2. Dia ada 3 tak? Ada. Jadi tulis 3 di bawah yang sama tu. Okey. Dia ada lagi tak 2? Tak ada. Ada 3 lagi tak? Tak ada. Dia ada 5. Jadi 3 darab 5. Jadi di sini kamu bawa turun. Kamu bawa turun yang sama. Okey. 2, 2, 3, 5. Bermaksud 2 darab 2 darab 3 darab 5. Jadi di sini 2 darab 2 darab 3 darab 5. Jadi gandaan sepunya terkecil adalah 60. Okey. Ini cara kamu guna pemfaktoran perdana. Okey. Ada cara yang paling mudah adalah cara kaedah pembahagian berulang atau kamu bahagi secara berulang dan sehingga dapat baki 1. Okey. Nombor di sini adalah nombor bebas. Okey, tak perlu nombor perdana. Okey, bebas. 4 bukan nombor perdana. Kamu boleh bahagi untuk dapatkan keadaan sepunya terkecil, kamu boleh bahagi dengan apa-apa nombor bulat. Okey, sehingga dapat 1. Okey, sebagai contoh, okey, bagi soalan nombor 6, tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 8, 12 dan 15. Okey, 8, 12 dan 15. Jadi, mula-mula kamu tulislah 8, 12, 15. Okey. Okey, kamu tak perlu bahagi ketiga-tiganya serentak. Bagi gandaan semuanya terkecil, kamu tak perlu bahagi ketiga-tiganya serentak. Kamu boleh bahagi nombor yang kamu tahu dahulu. Jadi kalau kamu nak bahagi dengan 2 dahulu, saya tahu nombor 8 dengan 12 cikgu. Jadi 8 bahagi 2 kamu dapat 4. 15 bahagi 12 bahagi 2 kamu dapat 6. Okey, kat sini cikgu tanya 15 bahagi 2 kamu dapat tak jawapan yang tepat? Takkan dapat. Kamu akan dapat baki ataupun dalam bentuk perpuluhan. Jadi yang mana tak boleh bahagi dengan tepat, kamu salin balik. Okey, 15. Okey, jadi kamu nak guna sifir apa pula ni? 4, 6, 15. Okey, kamu boleh guna balik sifir 2 pun tak ada masalah. Jadi 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Okey, 15 bahagi 2 boleh tak?
Okey, tak boleh. Jadi kalau tak dapat jawapan yang tepat, kamu salin je. Okey. Di sini kamu nak selesaikan yang mana? 3, 2, 3, 15. Okey, kamu boleh selesaikan yang 2 dahulu. Jadi, selesaikanlah yang mana kamu suka. Jadi, 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Jadi, salin balik. Okey, 15 bahagi 2 tak boleh. Jadi, salin balik. Okey. Okey, kamu ada 1, 3, 15. Okey. 1, 3, 15. Kamu boleh guna sifir 3. Jadi, 1 bahagi... Yang ni kamu tak perlu bahagi sebab dah sampai 1. 3 bahagi 3, 1. 15 bahagi 3, kamu dapat 5. Jadi, kita perlukan dapat sehingga dapat 1. Kita perlukan dapat pembahagian berulang sehingga kamu dapat semua ni ketiga-ketiga ni 1. Jadi, 5 bahagi 5, 1. Jadi, 1, 1, 1. Jadi, gandaan sepunya terkecil. Okey, bagi 18, 12, 15 sama dengan. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Jadi jawapannya adalah 120. Bagi soalan nombor 7, cikgu minta kamu buat dalam bentuk pembahagian berulang juga. Sebab pembahagian berulang bagi gandaan sebenar terkecil adalah paling mudah. Jadi kamu ada 40, 60 dan 75. Jadi kamu pilih nombor yang boleh bahagi antara 3 nombor yang tertera. Okey, contoh kamu boleh bahagi dengan 5. Okey, kamu tak perlu bahagi serentak. Mana-mana nombor yang boleh bahagi, kamu boleh bahagi dahulu. Jadi 40 bahagi 5, 8. 60 bahagi 5, 12. 75 bahagi 5, 15. Okey, di sini cikgu boleh guna sifir 3. Okey, kamu boleh guna sifir 2 jika kamu mahu. Jadi, cikgu pilih sifir 3. 8 bahagi 3, kamu takkan dapat jawapan yang tepat. Jadi, cikgu salin balik. Sebab cikgu tak nak bahagi 8 dengan 3. 12 bahagi 3, kamu dapat 4. Okey, 15 bahagi 3, kamu dapat 3. Jadi, kamu ada 8, 4, 3. Cikgu nak pilih sifir 2. Ataupun kamu boleh pilih sifir 4. Jadi, cikgu nak cepat. Kita pilih sifir 4. Okey. Di sini, 8 bahagi 4, kamu dapat 2. 4 bahagi 4, kamu dapat 1. 3 bahagi 4, tak boleh. Jadi, kamu tak perlu bahagi. Kamu salin balik je. Okey, 3 tak bahagi dengan 4. Jadi, 3. Jadi, 2, 1, 3. Jadi, kita selesaikan satu-satu. 3. 3 tak boleh bahagi dengan 2. Jadi, kita salin balik. Yang ni dah tinggal 1. Tak perlu buat apa. 3 bahagi 3, kamu dapat 1. Jadi, tinggal 2. Jadi, 2 bahagi 2, kamu dapat 1. Jadi, 1, 1, 1. Okey, bahagi sampai kamu dapat semuanya 1. Okey, bahagi 1. Jadi, gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil bagi 40, 60, 75 adalah 5 darab 3 darab 4 darab 3 darab 2. Ataupun kamu boleh tulis dalam ikut tertib lah. Ikut tertib kamu boleh tulis 2 darab 3 darab 3 darab 4 darab 5. Okey, kita tulis dalam ikut tertib. Okey. Jadi jumlahnya adalah 360. Gandaan sepunya terkecil bagi 40, 60, 75 adalah 360. Okey, kita berulang kaji sikit sebelum kita teruskan dengan soalan penyelesaian masalah. Okey, bagi menentukan gandaan sepunya terkecil, kamu ada 3 cara. 1, sinaraikan gandaan sepunya dan tentukan yang paling kecil atau tentukan yang paling awal. Okey, yang paling awal adalah gandaan sepunya terkecil. Okey. Jadi di sini kamu boleh ubah nota kamu. Kamu tulis dalam kurungan. Okey, yang paling awal.
Nombor 2, kamu guna kaedah pembahagian berulang sehingga kamu dapat bagi 1. Okey. Mula-mula kamu tentukan mana-mana faktor yang kamu nak bahagi dahulu. Seperti contoh 4, di sini kamu nak bahagi 8 dan 4. Jadi 8 bahagi 4 2, 4 bahagi 4 1. 3 tak boleh bahagi dengan 4, jadi kita tinggalkan dan buat turun seperti mana sedia ada. Jadi 3 3. Jadi di sini nak bahagi antara 3 1 2, kita akan bahagi dulu yang kamu sukalah. Jadi kalau di sini dia bahagi dengan 2. Jadi 2 bahagi 2 kamu dapat 1. Yang dapat 1 buat turun. Jadi 2 1 1. Jadi 3 tak bahagi dengan 2, jadi 3 bawa turun 3. Jadi 3 bahagi 3 1. Jadi kita dapat dah 1 1 1. Jadi gandaan sepunya bagi 3 4 8 adalah 4 darab 2 darab 3 samalah dengan 24. Ataupun kamu guna kaedah pemfaktoran perdana. Okey, sama ada kamu cari faktor perdana melalui kaedah pokok ataupun pembahagian berulang nombor perdana, dan sinarkan pun boleh, sinarkan nombor perdana. Dan susun begini untuk dapatkan gandaan sepunya terkecil. Sekarang kita nak beralih ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian penyelesaian masalah. Di sini, cikgu ada bekalkan 2 soalan penyelesaian masalah. Okey, di bawah. Okey, 2.2.3. Menyelesaikan masalah melibatkan gandaan sepunya terkecil. Jadi, dia bagi soalan nombor 12. Sebagai contoh, soalan nombor 12 dia bagi. Okey, satu lampu hiasan berkelip setiap 6 saat. Okey, satu lagi berkelip setiap 8 saat. Maknanya kita ada 2 lampu di sini. Okey. Kalau cikgu lukis, boleh namakan lampu A dan lampu B. Jadi lampu A berkelip setiap 6 saat. Jadi pertama mula-mula 6 saat. Daripada detik 0 ke 6 saat. Lepas tu 12 saat dia berkelip pula. Lepas tu 18 saat dia berkelip pula. Lepas tu 24 saat. 24 saat ke 24, lepas tu saat ke 30 dan mungkin saat ke 36. Kita tak pasti. Okey, kita buat dulu. Mungkin buat 5 dahulu pun okey. Jadi seterusnya kita tentu pula lampu yang lagi satu, lampu B. Dia berkelip dengan 8 saat. Jadi yang pertama, kelipan pertama pada 8 saat. Kelipan yang kedua pada 16 saat. Kelipan yang ketiga adalah 24 saat. Okey. Jadi jika lampu hiasan itu dipasang pada waktu yang sama. Okey, bilakah kedua-dua lampu itu berkelip pada masa yang sama? Jadi bila pada masa yang sama adalah gandaan sepunya terkecil. Jadi yang paling awal di sini, gandaan yang paling awal dan sama yang sepunya bagi lampu A dan lampu B adalah 24. Jadi pada saat yang ke-24. Dia berkelip pada masa yang sama. Pada saat yang ke-24. Sebungkus gula hendak dibahagi sama rata. Bila dia kata hendak dibahagi dia sama rata kepada 15 orang. Soalan dia minimum. Bila minimum, yang ni adalah gandaan sepunya terkecil. Dalam bungkusan itu 20 atau 25 orang. Sebungkus gula hendak dibagi sama rata pada 15 orang. Minimum gula dalam bungkusan itu adalah 20 atau 25 orang. Jadi kamu ada 15, 20 ke 25. Jadi kita nak buat gandaan sepunya terkecil. Kita buat pembahagian berulang. Pembahagian berulang 15, 20, 25 kita boleh pakai sifir 5. Jadi 15 bahagi 5, 3. 20 bahagi 5, 4. 25 bahagi 5, 5. Di sini cikgu buat dulu 3. Cikgu buat 3 dulu. 3 bahagi 3, 1. Jadi tinggal 4
dan 5. 4 dan 5. Jadi di sini 4 ni bukan 9. Okey. Jadi 4. Okey, 1 4 bahagi 4, 1 5 bahagi 4 tak boleh, jadi 5. Jadi sini cikgu letak. Okey. 1 1 yang satu salin je. Okey. 5 bahagi 5 kamu akan dapat 1. Jadi gandaan sepunya terkecil adalah 5 darab 3 darab 4 darab 5. Kamu akan dapat 300. Okey. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Apa yang kamu belajar hari ini? Okey, kamu belajar kamu belajar satu apa yang kamu belajar hari ini? Okey, kamu belajar pasal gandaan sepunya. Okey. Gandaan sepunya terkecil dan cara penyelesaian masalah. Okey. Gandaan sepunya terkecil. Okey, gandaan sepunya terkecil kamu boleh ada 3 kaedah kamu boleh sinaraikan. Kamu boleh guna kaedah pemfaktoran perdana. Kamu boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, lepas tu kita buat soalan penyelesaian masalah. Macam mana nak buat soalan penyelesaian masalah? Di sini kamu keluarkan maklumat. Okey, kamu buat strategi. Kamu laksanakan strategi. Kamu buat semakan. Okey. Apa homework kamu? Homework kamu adalah selesaikan modul 2.1. Okey, yang Selasa dan modul ini 2.2. Okey, selesaikan dua modul ini 2.1 dan 2.2. Hantar pada tarikh yang telah cikgu tetapkan, iaitu mungkin 8 hari bulan 3 ataupun hantar awal sikit lah 7 bulan 3. Okey, hantar sebelum kelas minggu depan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri kamu. Jaga kesihatan musim panas. Minum banyak air. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.